فتح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ پھر لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان سے لے کر زمین کے نیچے تک جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ پھر للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ پھر رب المشرقین ورب المغربین، مشرقین کا رب بھی اللہ ہے، مغربین کا رب بھی اللہ ہے، اور اس پر ایک اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ ان الحکم الا للہ قل ان الامر کلہ للہ للہ الامر من قبل ومن بعد، اس پوری کائنات میں صرف ایک کی حکمرانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، amma ba'd. Tuan-tuan, datuk-datuk, Tan Sri dan barisan para ulama AJK Masjid dan semua hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selepas Maulana memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulana mengatakan daripada ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah bagi tahu kepada kita bahawa segala apa yang ada di muka alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala segala apa yang berada di langit. Milik Allah Subhanahu wa taala segala apa yang berada di antara langit dan bumi. Milik Allah Subhanahu wa taala segala perkara yang berada di dasar bumi. Dan dia milik Allah Subhanahu wa taala segala perkara yang berada di masyriq, di barat, segala perkara yang berada di timur, segala perkara yang berada di utara, di selatan, semua dalam milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat itu sahaja, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan segala apa yang berada di atas muka alam ini adalah dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun di antara makhluk-makhluk yang berada daripada atas langit, di antara langit dan bumi dan sehingga ke bawah bumi, yang berada di timur, yang berada di barat, yang berada di utara, berada di selatan, semua ini melainkan semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menguasai segala perkara ini. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بارے میں کہتا ہے قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کہ میں تمہاری آنکھوں کو ختم کر دوں، کانوں کے پردے بند کر دوں اور تمہارے دلوں پر مہریں لگا دوں، تو اللہ کے سوا کوئی ہے جو یہ سب کچھ تمہیں واپس کر سکے؟ کسی میں طاقت ہے کہ آنکھوں کا نور واپس کر دے، کانوں کا سننا واپس کر دے، دل کی سوچ کو، دل کے جذبات کو واپس کر دے؟ ہمارے اوپر بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید، اور ایک اور بھی میں کر سکتا ہوں، تم سب کو ختم کر دوں
اور مخلوق لے آؤں، تم سب کو مٹا دوں اور میں نئی مخلوق لے آؤں۔ پھر ایک اور اس سے زیادہ سخت بات کرتا ہے، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں تمہیں کچھ اور بنا دوں، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، تم جو ابھی شکلوں میں مرد عورت بیٹھے ہو، ابھی میں چاہوں تو تمہاری شکلیں تبدیل کر دوں، بندر بنا دوں، سور بنا دوں، کوئی پتھر بنا دوں، جو چاہے بنا دوں۔ ساری کائنات پر وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، ما شاء اللہ کان فی الوقت الذی شاء علی الوجہ الذی شاء من غیر زیادت ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pula berkenaan dengan diri kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran yang mafhumnya, Allah yang dalam hadis kursi sebutkan bahawa aku, cuba kamu bagi tahu kepada aku. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan mafhumnya, cuba kamu bagi tahu kepada aku, sekiranya, apakah pendapat kamu sekiranya aku menghilangkan penglihatan kamu, aku menghilangkan pendengaran kamu, aku menghilangkan percakapan kamu, siapakah lagi selain Allah yang boleh mengembalikan penglihatan kamu? Siapakah lagi selain Allah? Adakah masih wujud Tuhan selain Allah yang boleh mengembalikan penglihatan kamu? Adakah wujud Tuhan selain Allah yang boleh mengembalikan pendengaran kamu? Adakah wujud Tuhan selain Allah yang boleh mengembalikan pemikiran kamu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi tahu lagi yang lebih kuat daripada itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah pendapat kamu sekiranya aku hapuskan kamu semua, hilangkan kamu semua daripada atas muka bumi ini, dan aku mendatangkan kaum yang lain yang menggantikan tempat kamu? Adakah wujud Tuhan selain Allah yang boleh menghalang perkara ini? Kemudian yang lebih hebat daripada itu, Allah Ta'ala mengatakan bahawa apakah pendapat kamu sekiranya sekarang ini aku ubah rupa paras kamu, aku ubah kejadian kamu, daripada kamu sekarang ini lelaki dan wanita yang sedang duduk di depan ini, aku ubah menjadi kera, menjadi khinzir, menjadi rupa-rupa yang lain. Ada tak lagi Tuhan selain Allah yang boleh mengembalikan rupa paras kamu? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang menguasai segala-galanya, yang menguasai alam ini dan menguasai diri kamu itu sendiri. Qul ara'aytum min asbaha ma'akum ghawra faman yatikum bima'in ma'in، اللہ تعالیٰ تمہارے زمین کے پانی کو خشک کر دے، زیرو کر دے، کون لائے گا تمہارے لیے میٹھا پانی؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ پانی پر زندگی ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی ختم، زندگی ختم، تو اللہ آسمان سے کہتا اگر میں پانی ختم کر دوں کر لو گے، کہاں سے لاؤ گے؟ اور یہ جو آسمان سے بارش برساتا ہوں جس کو تم پیتے ہو، اگر میں اسے کڑوا کر دوں، هذا عذب فرات سائغ شرابہ وهذا ملح اجاج، سارے کو کڑوا کر دوں، کیسے پیو گے؟ کہاں سے پیو گے؟ ان ساری آیات سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ للہ الامر من قبل ومن بعد، کہ اللہ کی بادشاہی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس کو دل سے ماننا ہوگا
कि सब कुछ अल्लाह का है और अल्लाह के कब्ज़े में है। Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah bagi tahu kepada kita bahawa apa pendapat kamu berkenaan dengan air yang sedang kamu minum. Air yang mana aku boleh, kalaulah aku jadikan, aku ubah air yang kamu minum itu menjadi air yang pahit, menjadi air yang masin, siapakah lagi selain Allah yang boleh mengembalikan rasa air yang sedap tadi? Kemudian Allah Ta'ala tanya lagi, adakah kamu tidak melihat, adakah kamu yang sedang menurunkan air daripada langit untuk menjadi kehidupan kepada kamu, ataupun kami yang menurunkan? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ini Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita bahawa air ini yang merupakan sumber kehidupan. Allah Taala jadikan daripada air ini menjadi sumber kehidupan kepada manusia. Apabila Allah Subhanahu wa taala kembalikan, Allah Taala ubah rasa air ini jadi masin, Allah Taala ubah rasa air ini menjadi pahit, maka tidak ada siapa pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang boleh mengembalikan kepada keadaan yang sebenar. Jadi di sini semua ini Allah Taala nak bagi tahu bahawa inilah kerajaan Allah. Inilah kerajaan Allah. Dialah yang mengkontrol segala-galanya. Segala apa yang diinginkan oleh Allah Taala, itulah yang akan terjadi, dan segala apa yang tidak diinginkan oleh Allah Ta'ala itu tidak akan mungkin terjadi, dan tidak ada sesiapa pun selain daripada Allah. Tidak ada mana-mana kerajaan pun selain daripada kerajaan Allah yang dapat mengubah segala apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. अब अल्लाह खुद कौन है, ये तो मैंने अल्लाह की कुव्वत बताई, सिफत बताई, लेकिन अल्लाह कौन है? Sekarang ni saya sedang bagi tahu tentang sifat Allah, tentang kekuatan Allah. Sekarang ni kita kena tahu Allah Ta'ala tu sendiri tu macam mana, siapakah itu Allah. अल्लाह अपना तारुफ कराता है। कुल, कुरान में कुल 332 दफ़ा आया है, और हर कुल के बाद बहुत बड़ी बात आई है। कुल हुवल्लाहु अहद। अहद वाहिद नहीं, अहद। अहद का दूसरा नहीं बन सकता, वाहिद का सानी इस्नैन है। अहद अल्लाहु समद, सब उसका मोहताज, कोई उसका मोहताज नहीं। लम यलिद, किसी का बाप नहीं। वलम यूलद, किसी का बेटा नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उस जैसा नहीं, उसकी मिसाल कोई नहीं, उसकी शबीह कोई नहीं, हर चीज़ से वो पाक है। 4 आयात में अल्लाह ने पूरे कुरान में जो तौहीद बयान की, वो इन 4 आयात में बयान की है। Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu, ta'rif, memperkenalkan, Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya sendiri dengan mengatakan qul. Di dalam Al-Quran terdapat 332 perkataan qul yang Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala sebutkan, katakan, sebutkan, dialah Allah yang ahad, dialah Allah yang esa. Allah Ta'ala menggunakan perkataan ahad, bukan wahid. Ahad maknanya tidak ada dah yang kedua. Bila kalau sebut wahid, masih ada lagi wahid, ithnain, thalatha. Tetapi bila sebut ahad, maka dia ahad yang esa. Di dalam 4 ayat ini Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya dengan mengatakan, katakanlah, dialah Allah yang esa, dialah Allah yang samad, yang tidak berhajat kepada sesiapa pun. Adapun selain daripada Allah, semua berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bukan bapa kepada sesiapa, dan dia bukan anak kepada sesiapa, dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada mana-mana makhluk, tidak ada mana-mana perkara yang sama dengan Allah, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
اعظم آیت فی القرآن قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی. قرآن سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے. Ayat yang merupakan raja kepada segala ayat di dalam Al-Quran, raja kepada segala surah adalah suratul Baqarah, dan raja kepada ayat yang merupakan raja kepada surah Baqarah ini adalah ayatul kursi. کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کے سوا نہیں. کیا دلیل ہے؟ الحی ہمیشہ زندہ. کیا دلیل ہے؟ القیوم ہمیشہ قائم. کیا دلیل ہے؟ لا تاخذہ سنہ اونگتا نہیں. کیا دلیل ہے؟ ولا نوم سوتا نہیں. کیا دلیل ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض. کیا دلیل ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کیا دلیل ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. کیا دلیل ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. کیا دلیل ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما. کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ وہو العلی العظیم. کیا دلیل ہے؟ وہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقتدر المقدم المؤخر المقدم المؤخر البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. یہ میرا آپ کا اللہ ہے. Di dalam ayat kursi yang merupakan raja kepada segala ayat ini, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain daripadanya. Kemudian apa dalil dia? Apa bukti yang mengatakan bahawa dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain daripadanya? Al-Hayyul Qayyum. Semua ayat itu Allah Ta'ala mendatangkan bukti bahawa dialah Allah yang maha hidup. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang qayyum, yang hidup selama-lamanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lagi dalilnya? La ta'khudhuhu sinah, iaitu dia tidak pernah mengantuk. Dan apa dalilnya? Dia tidak tidur. Dan apa dalilnya? Semua dalam ayat-ayat kursi ini Allah Ta'ala menceritakan tentang dalil bahawa Allah Ta'ala itu dialah Tuhan
yang tidak ada Tuhan selain daripadanya. Maulana menyebutkan setiap ayat-ayat dalam ayat kursi itu, itulah dia dalil yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain daripadanya. Kemudian Allah Taala lagi macam mana? Allah Taala mendatangkan nama-nama Allah yang Maulana sebut satu persatu tentang semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian di akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi Allah adalah nama-nama yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat indah. Maka hendaklah kamu menyeru Allah, hendaklah kamu memanggil-manggil Allah dengan menggunakan nama-nama Allah Ta'ala yang indah ini, dan menggunakan nama-nama Allah Ta'ala yang begitu sempurna ini. Kamu serulah Allah, panggillah Allah menggunakan nama-nama tersebut. ये अल्लाह हमसे एक डील करता है, अब्दी अंत तुरीद व अना उरीद वला यकूनु इल्ला मा उरीद. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita satu perbincangan antara Allah Taala dengan kita. Allah Taala mengatakan, wahai hamba-Ku, satu ialah keinginan kamu dan satu ialah keinginan aku, dan tidak akan berlaku keinginan kamu melainkan apa yang aku inginkan. मेरा बंदा अगर तू ये चाहता है कि तेरा सब चाहा पूरा कर दूं तो एक डील करो, अंत तुरीद व अना उरीद वला यकूनु इल्ला मा उरीद. जो हम चाहते हैं वो अल्लाह के बगैर हो नहीं सकता, जो अल्लाह चाहता है हमारे बगैर कर देता है. तो हम क्या करें? फ़इन सल्लमतनी फ़इन सल्लमतली फ़ीमा उरीद कफ़ैतुका फ़ीमा तुरीद. सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह. क्या कह रहा है? ये थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ी सी जिंदगी, लम यल्बसु इल्ला आशियतन औ दुहाहा. ये थोड़ी सी जिंदगी, सल्लम तली फी मा उरीद, जो मैं तेरा रब चाहता हूं वो तुम कर दो. इस छोटी सी जिंदगी में पता नहीं कब मौत आ जाए, तो अल्लाह क्या करेगा? कफ़ैतुका फ़ी मा तुरीद, जो तुम चाहते हो सब कुछ कर दूंगा. वइल्लम तुसल्लिम ली फ़ीमा उरीद, अगर तुमने कहा नहीं मैंने तो अपनी मर्जी पे चलना है, तो अतअबतुका फ़ीमा तुरीद वला यकूनु इल्ला मा उरीद, मैं तुझे तेरी चाहतों में थका दूंगा और फिर होगा वो जो तेरा अल्लाह चाहता है, वो नहीं होगा जो तारिक जमील चाहता है या जो उसामा चाहता है या जो आप चाहते हैं, वो होगा जो अल्लाह चाहता है. तो एक छोटी सी डील है. इस छोटी सी जिंदगी में अल्लाह कहता है मेरी मान लो. फिर या अल्लाह तू क्या करेगा? कि मैं तुम्हारी मान लूँगा. वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम. Ini adalah satu deal, perbincangan antara Allah dengan hamba-Nya, dengan kita semua. Allah Ta'ala mengatakan, wahai hamba-Ku, satu ialah keinginanmu, satu ialah keinginan aku, dan tidak akan berlaku keinginan kamu melainkan apa yang aku inginkan. Sekarang ini kamu nakkan keinginan kamu disempurnakan oleh Allah. Kamu nak supaya keinginan kamu aku sempurnakan. Baik, Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita. Allah Ta'ala memberi peluang kepada hamba-Nya. Bagaimanakah cara untuk hamba ini mendapatkan apa yang dia inginkan? Allah Ta'ala menyebutkan, sekiranya dalam kehidupan dunia yang sangat sementara ini, dalam kehidupan dunia yang sangat sebentar ini, yang mana mungkin hanya satu pagi, mungkin hanya satu petang, kita tidak tahu
Bilakah akan berakhirnya kehidupan kita di dunia ini? Bilakah akan datangnya kematian? Dalam kehidupan yang sementara ini, kata Allah, sekiranya kamu korbankan keinginan kamu demi menyempurnakan keinginan aku. Dalam kehidupan dunia sementara ini, sekiranya kamu korbankan keinginan kamu demi menyempurnakan keinginan aku, maka aku akan sempurnakan segala yang kamu inginkan. Segala yang kamu inginkan, aku akan sempurnakan. Ini janji Allah. Sekiranya di kehidupan dunia yang teramat sementara ini, kita sanggup korbankan keinginan kita demi menyempurnakan keinginan Allah, maka janji Allah di akhirat nanti Allah Ta'ala akan sempurnakan segala keinginan kita. Untuk kamu segala apa yang kamu inginkan, untuk segala apa yang kamu minta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kata Allah, sekiranya dalam kehidupan dunia ini kamu tidak sanggup mengorbankan keinginan kamu demi menyempurnakan keinginan Allah, kamu tak sanggup mengorbankan keinginan kamu demi menyempurnakan keinginan Allah, maka yang akan berlakunya apa? At'abtuka, aku akan penatkan kamu dalam kamu mencari keinginanmu. Aku akan penatkan kamu siang dan malam dalam menyempurnakan keinginan kamu. Tetapi apa yang berlaku bukan apa yang kamu inginkan, bukan apa yang Maulana kata, Maulana sebut diri dia, bukan apa yang Maulana Tariq Jamil inginkan, bukan apa yang Usamah inginkan, bukan apa yang tuan-tuan inginkan yang akan berlaku, tetapi yang akan berlaku ialah apa yang Allah Ta'ala inginkan. Walaupun kamu penat, kamu letih dalam mencari keinginan kamu, tetapi kamu tidak akan dapat apa yang kamu inginkan, melainkan apa yang diinginkan oleh Allah. दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान अल्लाह को राज़ी करना है। इतना बड़ा बादशाह, अल-अव्वल बिला बिदाया, अल-आखिर बिला निहाया, क़दीमुन बिला इब्तिदा, दाइमुन बिला इंतहा। इतना बड़ा बादशाह, सबसे आसान है अल्लाह को राज़ी करना। वो क्या है? फ़ला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बून अल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। एक काम कर लो कि मेरे नबी के तरीके पे आ जाओ। ना मलाई रहो, ना पाकिस्तानी रहो, ना हिंदुस्तानी रहो, ना अमरीकी रहो, मोहम्मदी बन जाओ, मोहम्मदी बन जाओ। और मेरा रब कहता है, मेरे महबूब मुझे आपके रब की कसम, जब तक आपके फ़ैसलों पे राज़ी नहीं होंगे मुझे इनका ईमान कबूल नहीं है। और अपने कहिए, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो फिर मेरी इताअत करो, मेरी इताअत करो, मेरे पीछे चलो। या अबा सुफियान जिअतुकुम बिकरामतिद दुनिया वल आखिरा, या अबा सुफियान वल्लाहि लतमूतुन्न सुम्मा लतुबअसुन्न सुम्मा लयदखुलन्न मुहसिनुकुमुल जन्नह व मुसीउकुमुन नार इन्नकुम लतमूतून कमा तनामून व तुबअसून कमा तस्तयक़िज़ून व तुहासबून बिमा तअमलून सुम्मा इन्नहा लजन्नतुन अबदा औ लनारुन अबदा। ये मेरे नबी के फरमान हैं। तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीग़ु अन्हा इल्ला हालिक। अबू सुफियान, मेरे पीछे आओ, दुनिया और आखिरत की इज्जत मिलेगी। मेरे पीछे पीछे चलो, जन्नत तक अल्लाह तुम्हें पहुंचा देगा। और मेरे रास्ते से हटने वाला जलील होगा, बर्बाद होगा। पैसे की गुलामी ना करो, अल्लाह के रसूल की गुलामी करो। Tuan-tuan mulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah bagi tahu kepada kita bagaimana kamu nak dapatkan kegembiraan Allah, kamu nak dapatkan redha Allah.
nak menggembirakan Allah, nak mendapat redha Allah Ta'ala adalah merupakan jalan yang paling mudah. Jalan yang paling mudah untuk kita gembirakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gembirakan Allah yang mempunyai kerajaan yang mana tidak ada had dia, kerajaan yang tidak ada akhirnya, kerajaan yang tidak ada batasnya, kerajaan yang begitu besar, begitu agung, yang tidak ada pengakhirannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu, kamu nak menggembirakan aku, nak dapatkan keredaan aku, hanya ada satu sahaja jalan, satu sahaja jalan, iaitu kamu hendaklah ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan bahawa sekiranya kamu mencintai Allah, kamu sayang Allah, maka satu sahaja jalan, ikutilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala akan mencintai kamu, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kamu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi kamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah buka jalan bahawa untuk kita menggembirakan Allah, untuk kita dapatkan kasih sayang Allah, untuk kita dapatkan kegembiraan Allah, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Bahkan kita kena ambil jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan kebudayaan Melayu kita, kebudayaan Pakistani kita, tinggalkan kebudayaan Indian kita, kebudayaan Chinese kita, tinggalkan semua, pilih satu sahaja, pilihlah sunnah Muhammadur Rasulullah, pilihlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan semua kehidupan-kehidupan yang lain, tinggalkan kehidupan ala Pakistan, tinggalkan kehidupan ala Melayu, tinggalkan kehidupan ala Indian, ala Chinese, pilihlah satu sahaja kehidupan, kehidupan Muhammadi. Maka bila kamu ambil kehidupan Muhammadi, kamu akan dapat cinta Allah. Kamu ambil kehidupan Muhammadi, kamu akan dapat kasih sayang Allah. Kamu ambil kehidupan Muhammadi, kamu akan dapat kegembiraan Allah Subhanahu wa Ta'ala. अल्लाह कोई हर्फ नुक्ते वाला नहीं, हुरूफ मुहमला इनको कहते हैं। जिस पर नुक्ता हो उसे हुरूफ मोजम कहते हैं। तो अल्लाह नुक्ता कोई नहीं, मोहम्मद कोई नुक्ता कोई नहीं, हुरूफ मुहमल, अहमद कोई नुक्ता कोई नहीं, हुरूफ महमल। फिर अल्लाह चार हर्फ, अलिफ लाम लाम हा चार, फिर मोहम्मद चार हर्फ, मीम हा दाल मीम दाल, मीम हा मीम दाल, फिर अहमद चार हर्फ, अलिफ हा मीम दाल। ये क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है। अल्लाह चार, मोहम्मद चार, अहमद चार, अल्लाह हुरूफ नुक्ते के बग़ैर, मोहम्मद हुरूफ नुक्ते के बग़ैर, अहमद हुरूफ नुक्ते के बग़ैर, ये हो गए कितने? 12। जब अल्लाह ने कलमा बनाया, कलमे को जोड़ा, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हर्फ हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ हैं। Kalimah lafaz Allah tu sendiri adalah, lafaz Allah ini adalah satu lafaz, satu kalimah yang dibina daripada huruf yang tanpa nuqtah, tanpa titik. Huruf yang bertitik ini dipanggil huruf yang mu'jamah, dan huruf yang bertitik ini dipanggil huruf mu'jamah, dan huruf yang tanpa titik, tanpa nuqtah ini dipanggil sebagai huruf muhmadah. Lafaz Allah alif lam lam ha, tidak ada satu pun huruf daripada alif lam lam ha ini yang ada titik. Kita pergi pula kepada nama Muhammad, mim ha mim dal, terbentuk daripada huruf yang tanpa titik. Begitu juga kita pergi kepada Ahmad, hamzah ha mim dal, terbentuk daripada huruf tanpa titik. Dan begitu juga kalimah Allah alif lam lam ha, ada berapa huruf? Ada 4 huruf. Kalimah Muhammad mim ha
mim, dal. 4 huruf. Kalimah Ahmad, alif, ha, mim, dal. 4 huruf. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyusun nama ini, yang mana ketiga-tiga nama ini, nama Allah, Muhammad, Ahmad, daripada huruf yang Muhammad, yang tidak ada titik, dan daripada 4 huruf digabungkan ketiga-tiga nama ini jadi berapa huruf? Jadi 12 huruf. Kalimah la ilaha illallah ada berapa huruf? Ada 12 huruf. Muhammadur Rasulullah ada berapa huruf? 12 huruf. Semua ini disusun oleh Allah dengan begitu indah. Subhanallah, hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. जब आप मेराज पर गए तो आपने अल्लाह से बात की, अल्लाहुम्मा इन्नका इत्तखज़्ता इब्राहीम खलीला व मूसा कलीमा। पहले कुरान से सुनाओ, वन्नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुव बिल उफ़ुक़िल अअला थुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। ये मेराज की आयात हैं। अब मैं इसके साथ हदीस को जोड़ता हूँ। या अल्लाह, इत्तखज़्ता इब्राहीम खलीला, आपने इब्राहीम को खलील बनाया, व मूसा कलीमा, और मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम बनाया, व अलंत लिदाऊद अल हदीद, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नरम किया, व सख्खरत लिसुलैमान अर्रियाह, सुलेमान के लिए हवाएं ताबे की, व अहयैत लिईसा अल मौता, और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मुर्दे जिंदा किए। फमाज़ा जअल्त ली, मेरे लिए क्या है? तो मेरे रब ने कहा, अवलैस क़द आतैतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्लिह, मेरे महबूब आपको वो दिया है जो किसी को नहीं दिया, जो किसी को नहीं दिया। या अल्लाह, वो क्या है? कहा, अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई, क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा हो गया, जुदा नहीं हो सकता। नाम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम नबीउल्लाह हट गए, ला इलाहा इल्लल्लाह शीस वो भी चले गए, फिर नूह वो भी चले गए, इदरीस भी चले गए, ईसा अलैहिस्सलाम तक नंबर प्लेट तब्दील होती गई। जब आया मोहम्मद और रसूलुल्लाह तो अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई, क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा ना होगा, बदलेगा नहीं। वशरहतु लका सदरक, मैंने आपका सीना खोल दिया, व वज़अतु अन्का विज़रक, मैंने आपके बोझ हटा दिए, व रफ़अतु लका ज़िक्रक, मैंने आपका नाम बुलंद कर दिया, वजअलतुका फ़ातिहन व ख़ातिमा, मैंने आपको फ़ातिह भी बनाया, ख़ातिम भी बनाया। ये दो मुतज़ाद चीज़ें एक कैसे हो गई? जो फ़ातिह होता है वो ख़ातिम नहीं होता, जो ख़ातिम होता है वो फ़ातिह नहीं होता, जो पहल में होता है वो आखिर में नहीं होता, जो आखिर में होता है वो पहल में नहीं होता। लेकिन मेरे रब ने कुरान में तो कह दिया, ख़ातमन नबीयीन, तू ही है आखिरी। और हदीस, या रसूल अल्लाह, अबू हुरैरा, या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुवा, अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप नबी कब बने थे? तो उसका जवाब था 40 साल की उम्र, और किताबी जवाब 40 साल 6 महीने 10 दिन, ये तो किताब का जवाब। लेकिन आपने क्या जवाब दिया? या अबा हुरैरा
कुन्तु नबिय्यन व इन्न आदम बैन अर्रूह वल जसद। अरे अबू हुरैरा, अभी आदम का जिस्म भी तैयार नहीं हुआ था और मैं नबी बन चुका था। Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke Mi'raj, maka mana kata saya akan sebut dulu ayat Al-Quran. Mana telah baca ayat Al-Quran surah An-Najm, wan najmi idza hawa, sehinggalah ke akhir ayat, yang mana dalam surah ini menceritakan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah, yang perlu kita baca dan kita hayati tentang diri Nabi, tentang keistimewaan sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala ceritakan dalam Al-Quran. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kamu telah mengurniakan kepada Nabi Ibrahim, jadikan dia sebagai khalil kamu ya Allah. Kamu telah bagi kepada Daud keistimewaan yang mana kamu telah lembutkan besi untuk Daud alaihi salam. Kamu telah bagi keistimewaan kepada Sulaiman dengan menundukkan udara, menundukkan angin kepada Sulaiman alaihi salam. Dan kamu telah bagi kepada Isa alaihi salam keistimewaan dapat menghidupkan mayat yang telah mati. Kamu telah bagi kamu telah bagi kepada Musa alaihi salam, yang mana dia dapat ada tongkat yang keluar ular daripadanya, dapat membelah lautan. Kamu telah bagi keistimewaan ini kepada nabi-nabi. Ya Allah, apakah anugerah yang engkau bagi kepada aku ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala telah bagi tahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasihku, aku telah kurniakan kepada kamu satu perkara yang mengatasi segala perkara ini, iaitu bukankah aku telah menjadikan nama kamu sentiasa disebut bersama dengan nama aku sehingga ke hari kiamat. Untuk nabi-nabi lain, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Adam adalah Musa, Ibrahim Khalilullah. Kemudian datangnya nabi lain, maka tidak disebut lagi Ibrahim Khalilullah. Datang Musa Kalimullah. Datang pula nabi yang lain, tidak disebut lagi Musa Kalimullah. Datang Nabi Isa alaihissalam, Isa Ruhullah. Tetapi apabila datangnya kamu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nama kamu akan bersama dengan nama aku, akan disebut bersama dengan nama aku sampai hari kiamat, sampai bila-bila. Di ketika tidak akan ada lagi nama lain disebut, ketika itu nama kamu sentiasa disebut bersama dengan nama aku. Bukankah ini satu keagungan yang besar? Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasih aku, bukankah aku menjadikan hati kamu, dada kamu telah terbuka lapang, yang mana kamu nampak dibukakan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah aku telah menjadikan nama kamu sentiasa disebut tinggi, sentiasa tinggi disebut oleh manusia? Bukankah aku telah menjadikan kamu sentiasa disebut-sebutkan? Allah Subhanahu wa taala cerita tentang diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala telah bagi tahu tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sekali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana nama Allah Subhanahu wa taala disebut. Di situ nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Sekali kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam juga adalah disebut sebagai Fatih dan Khatim. Bagindalah pembuka, bagindalah penutup. Bagaimana satu perkara yang dialah buka dan dialah tutup? Sini adalah dua perkara yang berlawanan, di mana yang buka tak mungkin dia akan jadi yang tutup, dia juga jadi tutup. Di mana yang ada awal, di mana dia jadi awal, tak mungkin dia akan jadi akhir. Ini adalah perkara yang berlawanan. Adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah disebut sebagai Fatih, dialah pembuka, dan dialah disebut sebagai Khatim. Dialah baginda sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai awal,
Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga dikenali sebagai akhir. Baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sekali Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bilakah kamu dilantik sebagai seorang nabi?" Jawapan mengikut kitabnya, kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai seorang nabi ketika umur 40 tahun. Nah, ada yang lebih detail lagi mengatakan ketika baginda berumur 40 tahun 6 bulan. Jadi ini adalah mengikut kitab. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah jawab di atas soalan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Kata Nabi dalam mafhum hadis, bahawa aku telah pun menjadi nabi ketika Adam alaihi salam berada di antara tanah dan air lagi, iaitu ketika Adam alaihi salam belum diciptakan oleh Allah, aku telah pun dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah baginda dialah awal dan dialah akhir. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا. اللہ نے اپنے حبیب کو مانگے بغیر فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، اللہ نے دے دیا. ہمارے نبی نے مانگا نہیں، اللہ نے بغیر مانگے الم نشرح لک صدرک. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، میرا کام آسان کر. اللہ نے اپنے حبیب کو مانگے بغیر فرمایا ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ میرا نام بعد میں زندہ رہے. تو اللہ نے قبول کی. ہر درود میں کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو مانگے بغیر فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ جنت تو دے دے. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت ہی دے دی. الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، آپ نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانہا لمحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت پہلے نہ چلی جائے. نحن الآخرون الاولون، ہم آخر بھی ہیں اول بھی ہیں، آنے میں دنیا میں سب سے آخر میں، اور جنت میں جانے کے وقت سب سے پہلے ہوں گے. اولون الآخرون، ہم پہلے بھی ہیں ہم آخر بھی ہیں. ہم سب سے آخر میں آئے. ایک بڑا احسان کیا اللہ نے ہمیں. ہر قوم کا حال سنایا. قوم ہود کیا کرتی تھی، قوم عاد کیا کرتی تھی، قوم سمود کیا کرتی تھی، قوم فرعون کیا کرتی تھی، قوم شعیب کیا کرتی تھی، قوم لوط کیا کرتی تھی، قوم صالح کیا کرتی تھی. سب کے گناہ سنائے. اور جب ہماری باری آئی تو پردہ ڈال دیا کہ ہمارے بات تو ہے ہی کوئی نہیں تو کس کو سنائے گا. ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا اللہ اپنے حبیب کی طفیل. کوئی ہمارے بعد ہوگا تو اس کو اللہ بتائے گا، تو ہم تو آخر ہیں، تو اللہ نے ہم پہ پردہ ڈال دیا. اور پھر قیامت کے دن اللہ کے نبی کہیں گے اللہم اجعل حساب امتی الیہ، یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ کہ اللہ یفتضحو، تاکہ یہ شرمندہ نہ ہوں. تو اللہ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے تو آپ کے سامنے تو شرمندہ ہوں گے نا، تو میں آپ کو بھی نہیں دوں گا. میں آپ کی امت کا حساب پردے میں لوں گا. تو پردہ ڈال دیا جائے گا اور اچھا یا برا پردے میں ہی فیصلہ ہوگا. جس کو آگ میں جانا ہے وہ پردے میں جائے گا، سب کے سامنے نہیں جائے گا.
یہ اس محبوب کی طفیل ہے کہ اللہ نے قیامت کے یہاں بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا، پیچھے کوئی قوم نہیں جس کو ہمارے حالات بتائے، اور وہاں بھی پردہ ڈالا کہ پردے میں ہمارے حساب لے کر پار کر دے گا۔ ٹائم کتنا رہ گیا؟